persekutuan, bukan rasmi, persekutuan. Islam adalah agama persekutuan. Maknanya di dalam kehidupan masyarakat tersebut mestilah berlandaskan kepada Islam yang didasari oleh yang pertama adalah iman ataupun akidah. Yang kedua, syariah ni, fizikal ni, badan kita ni, hari-hari ni, bangun pagi sampailah kita tidur balik. Umur kita daripada mula balik sampailah kita tua. Perlulah ambil kira tentang syariah, hukum hakam agama. Kemudian hati kita pun ada juga yang dipanggil sebagai ihsan ataupun tasawuf. Dalam banyak-banyak bab tu tuan-tuan, di antara perkara yang mesti kita tahu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak berpegang dengan Islam? Yang pertamanya adalah mesti kita berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana asas yang pertamanya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dulu panggil ma'rifat, pun ma'rifatullah. Bila kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala ni, dalam perbahasan akidah dipanggil al-ilahiyat. Jadi kita kenallah Allah Subhanahu wa taala ni. Apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala? Semua kita kena kenal. Dan salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat qudrah. Qudrah. Jadi kita nak belajar ilmu tauhid ni, first kena kenal Allah Subhanahu wa taala, pegang betul-betul. Pegang betul-betul. Ini qudrah apa tuan-tuan? Qudrah itu adalah berkuasa. Maknanya Allah itu sendiri bersifat dengan sifat berkuasa. Maknanya apa? Allah itu berkuasa dengan sendirinya. Ini menafikanlah sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkuasa menyeluruh dan merangkumi segala sesuatu. Sebesar biji zarah pun adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu saya ngajar sekolah, tuan, sekolah. Budak-budak kat sekolah pakai tudung. Balik rumah hilang tudung. Balik rumah hilang tudung. Jadi bila sampai sekolah saya tanya, kenapa tanggal tudung? Panas Ustaz? Habis tu pakai tudung sebab apa? Sebab Ustaz suruh. Kita jawab sebagai Ustaz, kita jawab lah. Habis tu dekat sekolah je ke Allah berkuasa? Balik rumah kau Allah tak kuasa dah? Taklah macam tu Ustaz. Pandai lah kan. Kita muda lagi. Nak tunjuk kecantikan kata. Tapi tu hal lah. Maknanya kita nak bagi tahu bahawa segala apa yang sesuatu meliputi, menyeluruh dan merangkumi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, malah di alam semesta ini segala-galanya. Kemudian Allah berkuasa serentak pada satu masa. Dulu Nabi Ibrahim ketika mencari Allah Subhanahu wa taala, pandang bulan, ni Tuhan kot. Tengok-tengok bulan pun habis. Timbullah matahari. Kemudian matahari pun terbenam. Takkan Tuhan boleh hilang-hilang? Maknanya kita kata tahu Allah berkuasa serentak pada satu masa. Kemudian Allah berkuasa berterusan tanpa ada awal dan akhir. Ini yang kita panggil sebagai qadim, sifat qadim.
Bila Allah diciptakan, itu mustahil. Sebab Allah tidak diciptakan. Bilakah berakhirnya Allah? Itu adalah mustahil. Kerana Allah itu adalah zat yang qadim, tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi diambillah pula. Tu dalam Quran sebut huwal awwal wal akhir. Maknanya Allah ada awal, ada akhir lah. Tak, itu bukan faham para ulama. Faham para ulama adalah Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaannya dan tidak ada pengakhirannya. Kemudian Allah tidak berkongsi kuasa dengan yang lain. Timbalan tak ada. Allah berkuasa. Ada timbalan? Tak ada. Lepas itu malaikat kan timbalan. Malaikat itu sendiri dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ni tuan-tuan, malaikat ini kita pun dapat perintah untuk melaksanakan perintah Allah. Malaikat pun mendapat perintah untuk melaksanakan perintah Allah. Dia tak ada istilah berkongsi kuasa, tak ada. Dan yang berkuasa itu adalah diri, ini zat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang dapat menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu-dulu masa saya kecil tuan-tuan, tengok Doraemon, tengok Dragon Ball, ketika itu tuan-tuan, kadang-kadang kita pun belajar akidah pun faham tak faham kan. Mulalah kita rasa ada juga kuasa yang kuat, rupanya dah besar pun tahu pembohong semua tu. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila kita dah belajar tu, kita kena tahu bahawa lawan sifat Allah pula. Lawan sifat qudrah ialah sifat al-ajzu yang bermaksud lemah. Al-ajzu yang bermaksud lemah. Allah dikatakan bersifat lemah jika kita kata Allah diberikan kuasa untuk berkuasa. Seolah-olah ada kuasa lain yang bagi kuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah lawan kepada sifat qudrah. Kemudian tak boleh kita katakan bahawa ada sesuatu yang terlepas daripada kekuasaan Allah. Mari kita kata Allah berkuasa kat sini ya. Allah berkuasa kat Mekah lah. Tak boleh. Maknanya kata kita tak boleh kata Allah itu berkuasa di tempat-tempat tertentu je. Tak boleh. Itu adalah lawan kepada sifat qudrah. Allah tidak boleh berkuasa serentak pada satu masa. Dan Allah tidak berkuasa berterusan. Ini adalah lawan kepada sifat qudrah. Kemudian kita kata Allah perlu kepada sesuatu. Ini perkakas atau pertolongan untuk berkuasa. Itu adalah lawan kepada sifat qudrah Allah. Kemudian kita juga menafikan bahawa Allah bersekutu dengan yang lain di dalam berkuasa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menafikan ada yang dapat menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dapat, tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, sebagai contoh orang yang tidak percaya Allah, sebagai contoh orang yang tidak percaya kepada Allah, ini kumpulan-kumpulan etis, kumpulan-kumpulan atheism. Mereka ini percaya dengan diri mereka sendiri. Maknanya mereka lah yang menguasai tubuh badan mereka.
Mereka lah yang menentukan, mereka lah yang menentukan masa depan mereka. Sedangkan kita kata tuan-tuan, orang Islam beriman bahawa segalanya adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh merancang tak? Kita boleh merancang. Kita diberikan kasab, kita diberikan usaha. Tetapi usaha kita itu tidak memberi kesan. Siapa yang memberi kesan? Kita belajar jadi pandai. Maknanya Allah yang menjadikan kita pandai. Kita makan, kita kenyang. Siapa yang jadikan kenyang? Allah yang menjadikan kenyang. Kalau autism ni boleh kita panggil sebagai kelompok Qadiriyah pun macam tu juga. Kelompok Qadiriyah menyatakan bahawa nasi itu yang bagi kuasa untuk kenyang. Jadi dia adalah satu yang tidak, yang mustahil, berlawanan dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat kudrah ini ada 4, yang ini sifat wajib, sifat ketuhanan, sifat ma'ali dan sifat ta'alluq. Jadi Allah berkuasa dengan sendirinya. Allah tak perlu pengiktirafan. Ini orang, ada orang ajar akidah, dia kata apa? Allah ada tu sebab kita ada lah, dia kata. Kitalah yang menghiburkan Allah Ta'ala, katanya. Sedangkan tuan-tuan, di dalam akidah kita, Allah tidak perlu kepada pengiktirafan dan penyembahan hamba-hambanya untuk menjadikannya berkuasa. Allah tak perlu. Kerana apa? Kerana sekalian alam ni berhajat kepada kekuasaan Allah yang wujud. Jadi mustahil lah kita kata Allah mengharap kepada alam yang ciptanya untuk berkuasa. Macam orang tu kata, dia kata Allah sunyi. Kitalah yang menghiburkan Allah. Kita sebut Allah. Dari segi logik akal ya tuan-tuan, bumi kita ni dah berapa lama? Berbilion tahun dah. Diciptakan Nabi Adam lebih kurang dalam 6,700 tahun lepas. Sebelum bumi diciptakan, seluruh alam ni tak ada tu. Allah ada tak? Allah ada. Jadi terbatal lah. Ni kita nak katakan bahawa disebabkan kita lah Allah wujud. Ada orang yang ngajar akidah gitu. Sekalian alam berhajat. Kita tak sembah Allah pun Allah tak jatuh. Satu dunia ni tak sembah Allah lah. Pakat-pakat semua murtad mah. Kan? Pakat-pakat semua tak nak beriman kepada Allah. Tak, Allah tak jatuh. Kekal kuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh alam ni ingkar, seluruh alam ni kufur, Allah tetap berkuasa sepenuhnya dengan segala kesempurnaannya. Satu negara tu semua tak beriman, kan? Kita tahu kan? Ada negara-negara yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh rakyatnya kufur. Tak. Ya, tidak mengurangkan sedikit pun kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi seluruhnya Allah merangkumi segala-galanya, sehinggakan lubang dalam bumi yang paling dalam tu pun itu adalah termasuk di dalam kekuasaan Allah. Di langit, di bumi, langit tu lagi besar. Kita ni tuan-tuan tengok bumi ni, kadang-kadang kita jalan, kita pergi Johor, Johor. Sepanjang perjalanan 2 jam setengah, pecut 100 km kan? Pun juga dah sampai paling awal pun 3 jam lebih lah. Nak bayangkan betapa besarnya bumi yang Allah cipta ni. Tapi bila kita bandingkan bumi ni dengan galaksi yang lain, bumi ni besar biji sawi, tuan-tuan. Bandingkan dengan
Planet-planet yang paling besar tu kan. Maknanya bayangkan betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu para ulama menggalakkan kita untuk bertafakur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Pergi dekat sungai, kita pergi dekat lautan yang luas, tak ada tepiannya. Kita kata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Kita nak kata tak sia-sialah kau cipta ni, Allah Subhanahu taala. Kemudian Allah juga berkuasa ke atas kejadian yang baik dan kejadian yang buruk. Segala yang baik itu daripada Allah, segala yang buruk itu juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula kelompok kata kalau Allah bagi buruk, mana Allah zalim. Sedangkan bagaimana kita kata Allah zalim sedangkan itu adalah miliknya. Kita ni miliknya. Zalim ni kalau kai kan bukan kita punya. Tapi kita ni Allah punya. Jadi kita milik Allah lah. Allah nak bagi baik ke Allah nak bagi buruk itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkuasa mengabulkan setiap doa hamba-hambanya serentak pada suatu masa. Jika terlintas di hati kita bahawa doa tidak dikabulkan atau lambat dikabulkan kerana Allah tidak mampu mengabulkan setiap doa dan hamba-hambanya dalam satu masa, itu dengan sendirinya telah mengiktikadkan bahawa Allah itu lemah. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang ada orang doa, Allah boleh tak kabulkan sekelip mata? Allah berkuasa tak untuk mengabulkan sekelip mata? Boleh. Tapi kadang-kadang Allah tangguhkan. Kenapa Allah tangguhkan? Sebab itulah yang terbaik daripada Allah untuk diri kita. Kalau kita kata, aku doa pun tak dapat. Sebab manusia ni kadang-kadang dia pandang kehidupan tu kat dunia dan dia nak benda tu dekat dunia. Tapi kadang-kadang kalau orang-orang yang ma'rifatullah, para sahabat Nabi, dia tak pandang apa yang dia dapat dekat dunia saja. Dia akan sebut juga apa yang dia akan dapat pada hari akhirat nanti. Setelah kiamat nanti. Mereka berfikir cara begitu. Kita manusia berfikir cara, ya Allah, aku nak ni mesti dapat ni. Di mana di dunia? Dia adalah satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Kemudian Allah berkuasa berterusan, yang ni kekal, tak ada awal, tak ada akhir. Kalau Allah tak berkuasa dengan berterusan, ya tuan-tuan, mustahil bagi alam ini bergerak dengan teratur. Kullun fi falakin yasbahun. Kita ni ada satu sistem alam cakrawala. Kalau disebut Quran disebut kullu fi falaki yasbahun. Sabaha ni berenang. Kita nak bagi tahu bahawa di seluruh bumi ni dia beredar mengikut falak masing-masing. Falak berpusing-pusing. Bayangkan kalau tak ada siapa yang mengawalnya, berlontung bumi dengan mustari contoh. Agak-agak mana Jahannam dulu kan. Apa bumi Jahannam dulu. Tapi cantik Allah tu. Kullu fi falakin yasbahun. Masing-masing dah tahu nak pergi mana, masing-masing dah tahu. Sampailah masa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah akan gegarkan segala-galanya. Allah hancurkan segala-galanya. Itu adalah di bawah kuasaan Allah. Betul tuan-tuan, bila kita kata bumi ini besar, bumi ini dah cukup besar dah, yang tak mampu nak kita gali macam-macam tuan-tuan. Ada lagi yang lebih besar daripada bumi ini. Dan cantiknya Allah,
Dia tak ragu kan. Manusia dengar meteor nak jatuh, gelabah semua dah, betul? Kan? Dan macam-macam kalau mereka tu habis semua peluru pandu dia buat. Dia tembak meteor tu. Itu baru meteor. Bayangkan kalau bumi ini sebelah pagi Allah jaga, sebelah malam Allah tak jaga. Sebelah malam berlontonglah semua. Dahlah bumi ni kecil ya. Lontonglah dengan benda-benda yang lebih besar. Maka kat situ kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa berterusan, mustahil ni bagi alam ini bergerak dengan teratur kerana alam berhajat kepada kekuasaan Allah untuk wujud. Kemudian Allah itu berkuasa tanpa perlu kepada perkakasan ataupun sekutu ataupun pertolongan. Ini adalah i'tiqad kita. Perkakasan, tuan-tuan nak buat pondok, mesti ada tukul besi, mesti ada paku, mesti ada kayu. Lepas tu nak buat bawah tu pula kena ada simen. Macam-macam lah kena ada. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu kepada perkakas. Kita kena ada sekutu. Cogan kata kita apa tuan-tuan? Bersekutu bertambah mutu. Bersekutu bertambah mutu. Lepas tu Johor gabung Negeri Sembilan, gabung dengan Pahang, gabung dengan Kelantan, gabung dengan Terengganu, gabung dengan Sabah Sarawak, bersekutu. Membentuklah satu kekuasaan. Tapi Allah tak perlu benda tu. Manusia ni dia bersekutu membentuk satu kekuasaan, tapi Allah tak perlu. Kerana Allah tidak perlukan kepada sekutunya. Jika Allah perlu kepada pertolongan, maksudnya Allah lemah. Kenapa? Kerana yang lemah saja yang memerlukan pertolongan. Kita lemah. Bila kita sebut kita lemah tu betul. Ada masa kita sihat. Ada masa kita terlantar. Masa terlantar tu kita memerlukan bantuan orang lain untuk contoh mengubat kita. Lepas tu kita ini bersifat dengan sifat yang lemah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala hanya menjadikan kun fayakun, jadilah. I'tiqad inilah tauhid itu. Jadi sifat qudrah ini adalah termasuk dalam perbahasan ilmu kalam. Perbahasan ilmu kalam. Perbahasan ilmu kalam yang telah disusun oleh para ulama. Ada orang kata, ada orang kata bahawa tidak ada dalil. Kenapa belajar sifat 20? Itu kan falsafah Yunani katanya. Ini bukan akidah Islam. Jadi kita kata mudah, dalil-dalil Allah Maha Berkuasa ni ada dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-An'am, mafhumnya, dan dialah yang berkuasa ke atas sekalian hamba-Nya. Kat situ kita kena tahu tuan-tuan, kita ini hamba, kita ini lemah. Kalau kita nak kata aku, itu perkataan yang ulama tauhid tak suka. Sampai ke ulama tauhid kata apa? Buang sifat keakuan. Aku tak, kita tak ada apa-apa. Sebab nothing, semua yang ada kat kita pinjaman. Tu bini aku, tak, tu Allah pinjam aja. Tu anak aku, tu Allah pinjam aja anak tu. Sekali lagi Allah ambil, anak kita hilang, mungkin meninggal, sakit. Tu suami aku. Lepas tu suami pun kahwin lagi satu, pun bergaduh pasal Malaysia. Sebab apa? Kita tahu bahawa kita akan berpisah. Dengan apa yang kita cintai pun kita akan pisah. Sebab kita ni semua pinjam. Allah bagi pinjam. Dan dialah yang maha bijaksana dan amat mendalam pengetahuannya. Itu kadang-kadang bila orang kata, kenapa Allah uji aku macam ni? Kenapa Allah uji aku macam ni?
Sebab adalah sesuatu hikmah yang Allah bagi uji. Orang tu nak kahwin dengan orang ni, kuasa Allah tak ada di kahwin orang ni. Kenapalah Allah tak kahwinkan aku orang tu? Tak, sebab Allah kata, Allah tahu bahawa orang tu tak sesuai dengan kau. Maka kalau Allah pertemukan kau, mungkin ada benda yang lebih buruk berlaku. Sebagai contoh. Kemudian dalam surah Al-An'am juga, dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan dialah yang pada masa yang hendak menjadikan, dia berfirman, jadilah maka terjadilah. Firman-Nya adalah benar dan baginya kuasa pemerintahan pada hari di tiap sangkakala. Ini iman kita. Kita beriman bahawa bumi ini apabila di tiap sangkakala pertama, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hancurkan segala isinya. Dan banyaklah apa. Kemudian, apakah dalil akal? Kalau bercakap dengan orang Islam, bolehlah kita sebut Quran, betul kan? Kenapa kau tak beriman kepada Allah? Kan Allah cakap dalam Quran. Tuan-tuan cakap dengan orang Bolivia contoh kan, orang Argentina ke yang tak beriman kepada Allah. Kita tak beriman dengan Quran, takkan nak percaya, betul kan? Dia sendiri tak beriman dengan Al-Quran. Macam mana kita nak bagi dia dalil apa? Jadi kita bagi dia dalil akal. Itulah kehebatan sifat 20 ni. Dia bagi dalil akal. Apa dalil akal? Apa dia? Dalil akal bahawa Allah berkuasa ini adalah adanya alam ini. Kau tengok alam ni, kan besar, cantik, sophisticated, elegan, apa lagi? Mutu, keunggulan semua. Takkan tak ada yang cerita macam tu, Alam bersata, segala isinya bergerak dengan tepat tanpa henti. Tuan-tuan, kita pun berhenti. Bila masa kita berhenti manusia ni? Tidur. Tuan-tuan cuba tak tidur 3 hari. Dekat Rusia tu tuan-tuan, dia buat orang tak tidur tu 3 hari tu. Dekat seminggu jadi jerangkung semua. jadi jerangkung tuan-tuan tak tidur. Dia tembak yang ubat tu. Ubat tahan boleh tidur tu. Kita ada masa berhenti. Tak payah 3 hari tuan-tuan, 2 hari tuan. 2 hari tuan tak tidur, masuk 3 hari ketiga tu tuan-tuan dah nampak macam-macam dah. Tuan-tuan dah nampak macam-macam dah. Dengan segala polong, segala pocong tu nampak tu. Sebab akal kita memerlukan rehat. Kita berhenti. Tuan-tuan bayangkan kalau kuasa Allah tu berhenti. Kan? Bumi ni elok berputar, tiba berhenti. Apa jadi? Elok bumi berputar, berhenti dah. Kenapa berhenti ni? Habis kecoh rasa. Bumi berhenti lah. Tak berputar dah. Hura kan. Baru ni Mekah. Mekah apa jadi ke Mekah tu? Hari tu turun salji kan. Baru ni dah hijau dah. Menganga semua. Mekah hijau Tuan-tuan pernah pergi Mesir tak? Mesir ni kan, dia orang, negara dia besar, tapi orang dia duduk dalam 14% lah. Sebab semua duduk dekat tepi sungai Nil. Majoriti negara tu apa? Padang pasir semua. Padang pasir. Tiba-tiba kalau Allah tumbuhkan dekat padang pasir tu semua rumput. Jadi hutan Amazon jadi. Baru Allah tunjuk Mekah tiba-tiba banyak hijau, semua dah nganga kan. Itu kuasa Allah SWT. Ada alam. Cakrawala yang berjalan dengan teratur di atas landasan masing-masing tanpa ada pelanggaran yang disengajakan. Kita baru selari sikit.
Itu apa tu? Gerhana. Heboh sedunia kan? Wah, ni gerhana. Bila bulan, bumi, matahari satu line. Kalau orang tak percaya cakap dia, tu takkanlah dia boleh gerak sendiri, takkan Allah tak atur. Allah bagi tahu, Allah atur, kullun fi falaki yasbahun. Setiap itu sabaha ni berenang. Maknanya semua yang Allah atur tu dia berjalan di atas dia punya ruang. Maknanya mereka patuh kepada kehendak Allah. Bayangkan kalau bumi ni tiba-tiba ada kehendak, tak naklah jalan sini, nak jalan ke belakang. Tunggang langgang dunia ni kan. Dengan tuan-tuan pun tunggang langgang kan duduk atas tu. Okey. Matahari yang mengeluarkan hawa panas dan sentiasa terbit dari timur dan terbenam ke arah barat tanpa tersilap. Panaslah marah matahari. Cuba matahari tak ada, malam yo. Tak jadi je kan. Pengsan lah, tumbuh-tumbuhan pun tak boleh nak cari makan. Malam ni semua. Okay. Bulan bergerak mengelilingi bumi menjadi hitungan genap 1 bulan untuk pusingannya. Okay. Soalan tu, kita soal balik orang tu. Kalau orang tu tak percaya Allah ada sifat kudrah, macam mana sekali cakrawala ni dah dapat berjalan dan bergerak tanpa henti, tanpa tersilap? Mestilah ada satu kuasa yang mengatur. Dan itulah ada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengatur. Bila kita tanya dia, apa jenis tenaga kuasa yang digunakan untuk menggerakkan sekalian cakrawala ini? Kalau Tuhan tak ada, kalau Allah itu tak wujud seperti mana yang orang etis bagi tahu, macam mana, apa kuasa yang digunakan? Takkan dia tercipta dengan sendiri tu. Kalau dalam mahkamah tuan-tuan, bila kita nampak ada tai unta, makna ada apa? Di sekitar tu mesti ada unta. Takkan rimau pula. Takkanlah rimau berak tai unta. Kan? Buat tai unta lah dia tu. Itu adalah kebenarannya. Akal yang sihat akan bagi kita jawapan. Apa dia? Pergerakan alam yang hebat ini dikuasai oleh satu kuasa yang tersangat-sangat kuat dan tersangat-sangat perkasa yang tidak ada tarikh luput. Mustahil alam itu bergantung kepada satu kuasa yang lemah. Bergantung kepada kita, kita pun lemah. Betul kan? Kita pula lemah. Paling laju pun orang boleh lari 10 saat, 9 saat. Boleh orang lari 1 saat? Tak boleh. Lemah. Mustahil alam bergantung pada satu kuasa yang lemah. Kalau alam ni bergantung kepada kita, kita ni lemah. Tak boleh lah, tak logik. Maknanya dia kena ada satu kuasa yang lagi besar daripada kita, yang lebih kuat daripada kita. Jadi Allah itu maha sempurna. Mustahil Allah akan rosak. Allah berkuasa berterusan. Maka alam ini bergerak berterusan sehingga sampai masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berkuasa melakukan apa jua yang dikehendakinya. Dan jika Allah tidak berkuasa, berarti Allah itu lemah. Mustahillah Allah itu lemah, kerana Allah lah yang mencipta. Allah ciptakan kita, Allah atur kehidupan kita, Allah menguasai kita, dan Allah memelihara alam ini. Jadi tuan-tuan, kita kena faham bahawa ini adalah salah satu daripada kekuasaan Allah yang kita kena tahu. Inilah dia i'tiqad dan iman kita. Nanti kita pula takluk. Sebab zaman ni ada orang mengarut pula. Dia kata kalau Allah berkuasa untuk mencipta dia di dalam arah, dia kata itu. Dia kata apa? Allah berkuasa untuk mencipta diri dia duduk dalam arah. Nanti kita bahaskan pada sesi pengajian akan datang. Jadi yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, merahmati jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.